Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhaira Nasrin binti Muhammad Roslan, Kakak yang berdaftar BA 1910143 dari kos Antropologi dan Sosiologi. Ahli sosiologi telah mendefinisikan etnik sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan banyak persamaan seperti ras, bahasa, budaya dan sebagainya. Melayu, India, Cina, Kadazan Dusun, Malana, Bugis dan sebagainya telah dianggap sebagai sebuah etnik. Perhijrahan yang berlaku di antara etnik ini telah memberi kesan kepada etnik lain yang juga mempengaruhi budaya, kegiatan ekonomi, adat lisan dan sebagainya. Perhijrahan yang diberi contoh adalah bapa saudara beliau yang telah berhijrah ke negeri Sarawak, di mana ia telah memberikan perubahan dari segi adat, lisan, budaya dan sebagainya. Seterusnya, kajian yang dilakukan ke atas bapa saudara beliau. Nama beliau ialah Muhammad Reza bin Samad dan berumur 40 tahun yang berasal daripada negeri Kelantan. Pekerjaan beliau adalah seorang guru dan berstatuskan berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Beliau adalah dari kaum Melayu dan beragama Islam. Sejarah perhijrahan beliau adalah bermula di negeri Sarawak, iaitu di Miri pada tahun Januari 2009. Hal ini kerana beliau telah mendapat tawaran menjadi seorang guru untuk mengajar di Sarawak. Pada mulanya Muhammad Reza ini telah mengajar di Miri, iaitu di Sekolah Rendah Long Atong di Miri. Pada mulanya Muhammad Reza ini telah mengajar di Miri, iaitu di Sekolah Rendah Long Atong di Miri, yang kira-kira 7 atau 8 jam dari bandar Miri. Beliau telah mengajar di sekolah itu selama 1 tahun 6 bulan dan kemudiannya telah dipindahkan ke Bandar Kuching. Mereka sekeluarga mula berpindah ke Bandar Kuching pada Jun 2010 kerana isterinya, iaitu seorang guru juga, telah ditugaskan untuk mengajar di Kuching. Apabila berada di Kuching, beliau telah mengajar di Sekolah Petra Jaya Kuching selama 10 tahun sehingga sekarang. Penempatan yang diadiami oleh beliau adalah di kawasan Bandar Kuching, Sarawak. Bandar Kuching ini telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti supermarket, minimarket, kedai peralatan elektronik, kedai mekanik, kedai komputer dan sebagainya. Selain itu, aspek kebudayaan ini juga boleh dilihat melalui budaya tempat kerja yang selesa, pergaulan kerja yang saling menghormati antara satu sama lain dan kejiranan yang sangat baik dan saling menolong antara satu sama lain. Pelbagai suku kaum etnik seperti etnik Iban, Bidayu, Melanau, Melayu Sarawak dan juga Cina yang tinggal di perumahan yang sama telah menjadikan beliau memahami setengah bahasa, dialek dan sebagainya. Selain itu juga, anak-anak beliau juga telah membiasakan diri dengan bahasa di Sarawak, di mana mereka telah berkomunikasi dengan orang sekeliling dengan menggunakan bahasa Sarawak. Oleh itu, perhijrahan ini telah menjadikan kehidupan mereka sekeluarga di Sarawak menjadi lebih selesa dan boleh merasai kehidupan etnik lain di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Roslin. Budaya suatu cara kehidupan sesebuah masyarakat untuk berkembang di samping untuk dimiliki oleh kelompok lain. Budaya terbentuk daripada aspek agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, makanan, dan seni. Bahasa atau dialek juga merupakan sebagian daripada budaya kerana dianggap suatu warisan. Suatu pola hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahawa kebudayaan yang dimiliki ditentukan itu oleh masyarakat sendiri. Budaya turut menentukan perilaku, menerusi bahasa, dialek, dari aspek makanan sesebuah kaum itu dan juga jenis pakaian yang digunakan. Bahasa atau dialek masyarakat Sarawak, terutama suku kaum yang tinggal di pedalaman. Disebabkan itu berlaku kesukaran untuk berinteraksi kerana pertuturan mereka sangat pelik dan maksud yang kurang difahami. Contoh dialek Kelantan, bakpo bermaksud kenapa, dok cace bermaksud sendiri, coklat bermaksud gula-gula dan sebagainya. Manakala contoh dialek Sarawak, selamat datang bermaksud selamat datang, nama berita bermaksud apa kabar, dan air tiki bermaksud air naik. Disebabkan itu pentingnya bagi mempelajari dialek bagi memperbolehkan interaksi berlaku secara baik. Tidak dapat dielakkan sepenuhnya dalam kehidupan sosial kerana kewujudannya terbentuk secara semula jadi dan disebabkan distabilkan dalam kehidupan sosial. Perbezaan pelbagai jenis makanan di negeri asal. Contohnya Sarawak kek lapis yang mempunyai pelbagai corak, manakala Kelantan buduk yang diperbuat daripada ikan bilis. Menurut Botmo, dalam kalangan masyarakat terdapat perbezaan kedudukan yang wujud dalam kehidupan sosial dan merupakan unsur yang penting dalam kajian sosiologi. Disebabkan itu wujud dalam semua institusi sosial dan juga kelompok masyarakat.
Berbagai jenis pakaian tradisional yang unik dipakai oleh beberapa suku kaum Sarawak. Contohnya, Sarawak memakai pakaian yang terbuat daripada kain sirat, manakala pakaian Kelantan menggunakan pakaian kemelayan rakyat Malaysia. Perubahan yang sangat ketara dan ianya boleh disamakan dengan kelas sains sosial kerana terdapat perubahan. Menurut Rohana Yusuf 2010, PP 4 dan 7, kelompok masyarakat ini terbentuk daripada kaum, bangsa, kumpulan masyarakat, institusi agama, dan sebagainya. Hubungan antara individu dan masyarakat dikatakan sebagai aspek penting bagi pembinaan kelompok sosial dalam sistem sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah Atika binti Suhaimi, pemegang kad PA 19110173. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Untuk tarikan yang lain, terdapat 3 jenis tarikan. Yang pertama, kenduri. Yang kedua, musim perayaan hari raya. Dan yang ketiga, adat dan tradisi orang Ulu. Apabila tibanya, seperti yang kita tahu, apabila tibanya musim perayaan ataupun kenduri, kesemua ataupun setiap masyarakat yang berlainan bangsa turut menyertainya. Ianya juga berkonsepkan rumah terbuka yang membolehkan semua bangsa ataupun orang ramai berziarah dan menjamu selera. Kenduri, terdapat perbezaan sedikit kenduri di antara Semenanjung dan Sarawak. Apabila kenduri yang berada di Semenanjung dilakukan sebelah petang, manakala kenduri berada di Sarawak dilakukan pada sebelah pagi. Tidak kurang juga ianya masih mengekalkan permuafakatan di antara masyarakat ataupun orang di kampung, orang bersama orang kampung, iaitu secara makan, secara berhidang. Seterusnya, perayaan Hari Raya merupakan perayaan yang disambut oleh keluarga Encik Muhammad Rezal yang segelintirnya penduduk di sekitar perumahannya adalah orang ataupun berbangsa Melayu. Terdapat perbezaan yang telah menjadikan begitu unik, iaitu apabila cuaca Hari Raya di Sarawak dan Semenanjung agak sedikit berbeza. Sebagai contoh, seperti hidangan ruji, iaitu di Semenanjung kita akan memakan lemang dan ketupat, manakala di Sarawak dikenali sebagai kelupis. Tidak lupa juga kepada minuman ketika di pagi hari raya. Di Semenanjung boleh dikatakan kesemua rumah-rumah menyediakan minuman yang berjurus kepada koldia, manakala di Sarawak ia menyediakan air yang berperisa soda dan sanjok yang menjadikan minumannya sebagai minuman utama. Seterusnya adalah adat ataupun tradisi orang Ulu, di mana memberi kesan yang besar, iaitu keunikan dan keistimewaan tradisi orang Ulu, iaitu terdiri daripada Kenyah, Kelabit, Lobawan dan Bisaya, iaitu segelintir masyarakatnya mengekalkan adat dan tradisi nomad dan berburu di hutan serta menangkap ikan. Akhir sekali, bagi Encik Muhammad Rezal, ianya dapat memberi kesan yang positif terhadap beliau dan keluarganya, tentang dapat mengenal dengan lebih banyak kaum yang ada di Malaysia, menghargai alam sekitar, serta dapat mencuba sesuatu yang baru di tempat yang baharu. Terima kasih. Antara strategi alkulturasi adalah pergaulan, pembacaan, rakan sekerja, sifat berani dan keluarga angkat. Pergaulan membawa masuk kepada kehidupan bersosial dan kehidupan bersahabat dengan orang lain, dan ianya berkait rapat dengan diri kita. Pergaulan ini adalah tidak tertakluk kepada satu budaya sahaja. Jadi jika kita ingin mewujudkan alkulturasi tersebut, kita hendaklah mewujudkan pergaulan di antara masyarakat yang berbeza budaya dengan budaya kita, agar kita dapat mengetahui tentang budaya mereka. Seterusnya adalah pembacaan. Pembacaan atau membaca ini adalah memerhatikan isi sesuatu yang telah tercetak dan tertulis dengan teliti dan jelas dan memahami maksudnya.
Melalui pembacaan ini juga, proses komunikasi secara langsung akan berlaku di antara pembaca dengan bahan bacaan. Yang seterusnya adalah keluarga angkat. Menurut Colton dan Williams, keluarga angkat ini merupakan penempatan individu yang bersifat sementara dan yang dah ditempohkan di dalam bentuk jagaan yang bersifat kekeluargaan. Fungsi keluarga angkat ini adalah sama dengan fungsi keluarga kandung, iaitu dengan memberikan pengetahuan tentang kehidupan dan menyediakan segala keperluan dan kehendak yang dikehendaki. Kemudian rakan sekerja. Melalui rakan sekerja ini, kita dapat berkomunikasi dengan betul dan bergaul setiap masa sambil belajar banyak perkara yang tidak kita ketahui. Dan seterusnya akan mempercepatkan proses asimilasi. Asimilasi ini berlaku apabila kelompok manusia yang berlainan budaya saling bergaul secara langsung dan dapat menyesuaikan diri dalam kalangan kelompok manusia tersebut. Dan yang terakhir adalah sifat berani. Sifat berani ini merupakan satu nilai murni yang patut ada di dalam diri setiap manusia. Hal ini kerana nilai murni ini adalah satu konsep tersurat dan tersirat bagi individu dan sifat-sifat satu kelompok yang dikehendakinya bagi mempengaruhi pemilihan ragam dan segala tindakan.